Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni, kitab tawdih syarah kepada Al-Idah fi Manasik Al-Haji wal Umrah Imam Nawawi, karangan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Yang ketiga dah, antara amalan yang disyariatkan pada hari nahar, pada hari sembelihan di Mina lah, 10, 11, 12, 13 ialah bercukur. Dinyatakan di sini berkenaan dengan hikmah bercukur atau bergunting. Antaranya dalam kitab fiqh manhaji yang menyebutkan pengertian bercukur merangkumi semua perbuatan memotong rambut. Ia termasuklah menggunting 3 helai rambut atau lebih, mencabut atau memendekkannya walau sekadar mana pun, dengan apa-apa alat sekalipun. Ia merupakan rukun menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i. Ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain-lainnya. Syekh Sya'rawi dalam Al-Hajj Akbar berkata, hikmah mewajibkan bercukur atau bergunting kerana kamu sebelum berihram telah membersihkan dan merapikan dirimu daripada semua rambut-rambut dan bulu-bulu yang ada pada badanmu. Oleh kerana kamu terdedah kepada debu dan kotoran semasa berada dalam ihram yang lama, maka sewajarnya kamu bersihkanlah segala kekotoran tersebut. Dan tiada lagi sesuatu yang membebankan kamu. Yang baki selepas itu rambut yang menjadi kemegahan dan kebanggaanmu, di mana kamu melumurinya dengan minyak dan menghiasinya dengan menyisir atau menyikatnya sebelum ni dah. Sekarang dikatakan kepadamu cukurlah kerana rambut tersebut boleh jadi pernah menjadi saksi kemaksiatan apa yang dilakukan oleh manusia. Justru itu Allah mahu rambut yang tumbuh dalam keadaan bersih serta taharah yang menjadi tanda berhubungnya iltizam seseorang. Ini pendapat dari kitab Syekh Sya'rawi lah. Dalam buku Al-Hajjah Mabrurah menyebutkan bercukur kepala sunat dimulakan sebelah kanan atau jika bergunting. Start sebelah kanan lah, tak kira kalau cukur ataupun gunting lah. Afdalnya seluruh kepala lah. Tetapi bercukur ini kerana Rasulullah SAW mendoakan pada yang bercukur dengan rahmat dan keampunan sebanyak 3 kali lah. 3 kali Nabi doa kepada orang bercukur. Sedangkan untuk yang bergunting sekali sahaja. Bagi wanita pula, ia hanya boleh bergunting sahaja dengan mengambil sekadar sedikit sahaja daripada rambutnya. Tak payah cukur lah, tak molek cukur dah. Sebagai takkid dan tahqiq selesainya masa ihram, nak suruh napuk tanda habis dah ihram, cukur lah, molek dah. Ataupun gunting baru napuk, kita kata putus mana dah. Kalau semaya kat bisalah nak. Ni cukur ni tanda dia lah nak. Sebagai muqaddimah untuk tawaf wada' dah. Muqaddimah sebelum tawaf wada' tu ada perkara yang dibuat, iaitu cukur dah ataupun gunting. Sebagai adab ketika meninggalkan Kaabah dalam keadaan bersih, gitulah. Apabila selesai daripada proses sembelihan binatang, dia hendaklah mencukur dan menggunting rambut di kepalanya. Mana-mana yang dilakukannya adalah membadainya, tetapi bercukur adalah lebih afdal. Ini secara ijma' lah, sepakat afdalnya cukur. Ianya berdasarkan nas muhallikin ru'usakum wa muqassirin. Dalam keadaan aman menyempurnakan ibadat umrah kamu dengan mencukur kepala kamu, dan kalau tidak pun menggunting sedikit rambutnya. Surah Fatah ayat 7. Ketahuilah bahawa pada mencukur dan bergunting ada 2 pendapat bagi Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Pertama, keharusan yang haram maknanya dia bukan termasuk dalam nusuk, tetapi sesuatu yang diharuskannya selepas ia diharamkan, seperti memakai pakaian berjahit, memotong kuku, berburu dan lain-lainnya. Sebelum ni lepas cukur kan boleh buat benda ni lah. Tahallul, kira tahallul awal lah ataupun begitulah. Atas dasar ini tidak mendapat pahala padanya dan tiada hubungan baginya dengan tahallul. Gini, cukup boleh sampai masa dia tak boleh lah, hara lah. Dalam masa nusuk ni sebelum kita melontar gapo tu dah, tawah gapo tak usah lah. Cukup dah, kalau cukup dalam keadaan tidak tu jadi hara lah. Tidak mendapat pahala dengan padanya dan tiada hubungan baginya dengan tahallul. Oleh kerana itu surah tersebut kepada jemaah haji semata-mata untuk bersih dan menghilangkan keadaan yang kurang selesa. Ini juga disembahkan pada pendapat Imam Malik, Abu Thawr dan Abu Yusuf sebagai dinukilkan dalam Al-Majmu' yang dihakatkan daripada Qadi Iyad. Tahu boleh masa mana ni hai? Keharusan yang haram. Ini bukan termasuk dalam
Tak tahu kalau terpaksa kali dah. Pakai dah. Kalau keadaannya tak boleh dah. Yang kedua dah, ialah yang sahih bahawa dia adalah nusuk yang diperintahkan. Hak ni betul lah. Tadi mungkin salah kan. Jadi tak boleh lah sebenarnya haram dah. Dendam kena fidyah ke apa dah. Tapi kalau kata boleh tu mungkin dimaafkan mazhab lain lah. Wallahualam. Kita apalah. Yang kedua ialah yang sahih bahawa dia adalah nusuk yang diperintahkan. Cukur gunting ni betul-betul adalah perintah agama lah. Justru ia diberikan pahala inilah pendapat Imam yang tiga, iaitu Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Begitu juga dengan pendapat jumhur ulama, majoriti ulama sebagaimana dinaskan dalam Majmu' Syarh Mahzab Imam Nawawi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, la tadkhulunna al-masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Maksudnya itu sungguhnya kamu tetap akan memasuki Masjidil Haram insya-Allah pada masa yang ditentukannya dalam keadaan aman, menyempurnakan ibadah umrah kamu dengan mencukur kepala kamu, dan kalau tidak pun menggunting sedikit rambutnya. Surah Fatah ayat 27. Ini jelas menunjukkan bahawa bercukur merupakan sebahagian daripada ibadat haji. Dalam ikut SD bukan hadis lah, Quran SD kita. Dia termasuk rukun yang tidak sah haji kecuali dengannya dan tidak diwajibkan dam dan selainnya dah. Jadi hak ni tak nadai lah, hak tadi mula tu nadai dah. Ni dia siapa masa dia cukur dah buat benda-benda tertentu tu, boleh dah dia nak cukur rambut sebagai tanda tahallul lah. Tidak luput dan habis waktunya selama dia masih hidup seperti yang terangkan sebelumnya. Kalau lagi tak cukur tu gunting tak habis lagi lah waktu dia lah. Tetapi yang lebih afdal waktunya adalah selepas korban. Seperti yang kami sebutkan sebelum ini lah. Jadi lepas korban tu molek dah. Ia tidak dikhususkan dengan tempat, tapi afdal dilakukan di Mina lah. Ini kerana ianya mengikut sunnah di Mina lah. Jika dilakukan di negeri lain, tempat lain sama ada tanah airnya, di kampungnya atau tempat-tempat yang lain, maka hukumnya harus, tapi sentiasa hukum berihram masih ada padanya hinggalah dia bercukur. Untuk masalah nak setubuh bini ke apa tak boleh lah dah. Masalah dah. Jadi dia kena buat cepat-cepat lah sepatutnya dah. Kalau tempat lain tu jauh dah. Sama ada panjang masanya atau pendek masanya. Inilah pendapat Atta, Abu Thar, Abu Yusuf dan Ahmad mengikut satu riwayat. Ini kerana Allah SWT menerangkan permulaan waktu bercukur dengan firman-Nya, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahallah. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahlul sebelum binatang yang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Surah Al-Baqarah ayat 109. Kaedahnya kena bayar dam dulu lah dah. Sembelih dulu lah baru cukur dah. Tawaf dulu. Belontar dulu, tawaf, lepas tu tawaf, lepas tu bercukur dah. Lepas tu korban dulu moleknya, dan lepas tu bercukur dah. Ataupun bayar dam dulu dah. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah SWT tidak menerangkan akhir waktu bercukur atau bergunting. Justru apabila dia melakukannya barulah memadai. Sama seperti tawaf lah, ziarah dan sa'i. Sedangkan di sisi Abu Hanifah, apabila keluar atau berlalu hari-hari tasyrik, wajib baginya bercukur dan dikenakan dam kalau lewat dah. Kalau lepas hari tasyrik, dosa lah, kira kena bayar dam. Ianya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Paling sedikit yang wajib cukur ini ialah 3 helai rambut. Dalam Majmu' Syarh Mahzab menyebutkan sahabat kami ulama-ulama mazhab Syafi'i berhujah dengan firman Allah SWT, muhallikina ru'usakum, maksudnya bercukur kepala kamu. Dikendaki dengan rambut kepala di sini disebut rambut sekurang-kurangnya 3 helai dan kerana dinamakannya dengan bercukur. Pendapat kami Rasulullah SAW mencukur semua rambutnya bahawa hukumnya sunat. Cukur rambut semua tu sunat, wajib. Dari paling kurang 3 helai rambut sama ada cukur atau gunting. Daripada rambut kepala 3 helai rambut paling kurang. Mengikut pendapat yang sah bahawa memadai bergunting di bahagian tepi daripada rambutnya yang terjulur keluar yang masih terletak dalam kawasan kepala dah. Dia kena kawasan kepala, jangan jauh daripada kepala. Rambut panjang tu jodoh. Tak boleh lah. Sama ada yang keluar dengan sebab panjangnya atau lainnya dah. Mengambil tempat bercukur dan bergunting seperti mencabuk, mengambil dengan tangan, sama ada dengan memotong atau mengerak dengan gigi dan selainnya, asalkan putus dah. Cukur tu. Yang paling afdal dia bercukur atau bergunting seluruhnya. Diberi pahala untuk 3 helai rambut sebagai pahala yang wajib, sedangkan lebihan daripada itu sebagai pahala yang sunat mengikut pendapat yang muktamad dari mazhab kita lah. Yang paling afdal dia bercukur atau bergunting seluruhnya dengan sekali gunting tu, tak kisahlah. Jika dia bercukur atau bergunting 3 urat rambut pada 3 waktu, nescaya memadailah ia, tapi telah luput fadilatnya. Jadi moleknya waktu tu lah dah.
Ya, inilah pendapat yang utama daripada sebagaimana terangkan dalam kitab Al-Majmu'. Jadi dia molek cukur gunting tu lepas tu lah dah. Pada waktu tadi lah, lepas daripada tawaf, lepas tu korban lah dah, Adam dah. Siapa yang tiada rambut botak, dia tidak perlu bercukur dan fidyah. Tetapi sunat dia melalukan pisau cukur atas kepalanya sahaja dah, lalu dah, sebagai tanda cukur dah. Daripada kepala yang tidak berambut ini, itu seperti dinyatakan dalam Hasyiah dah. Imam Syafi'i berkata, jika dia ambil sedikit daripada misainya atau janggutnya, maka adalah aku lebih suka dah. Kalau dia tak, dia kepala botak tu tak ada arah lah, cari misai janggut mana ada lah. Maka adalah lebih aku suka kan dia meletakkan daripada rambutnya suatu kerana Allah SWT. Inilah juga pendapat Imam Malik dan Ahmad. Jika dia mempunyai rambut dan di kepalanya penyakit yang tidak mungkin dapat sembuh pada rambutnya, maka dia bersabar hingga boleh bercukur dan bergunting atau bergunting. Dia tidak perlu membayar fidyah dan tidak gugur untuk bercukur di bahagian kepalanya, hadapannya. Ianya berlainan dengan siapa yang tiada rambut di kepalanya, maka tidak disuruh bercukur selepas selesai lah. Ini kerana unsur ibadat iaitu bercukur rambut termasuk ihram. Ini yang kami nyatakan seruannya kepada siapa yang tidak bernazar untuk bercukur. Adapun siapa yang bernazar untuk bercukur pada waktunya, maka wajib baginya mencukurkan semuanya dah. Dalam Hasyiah menyebutkan tempatnya seorang yang itu berkata pada nazarnya bagi Allah SWT, atasku mencukur semua rambutku sama seperti kalau dia bernazar untuk sapu kepalanya pada wudu. Jadi nazar kena cukur belakang lah. Dan tidak memadai bergunting. Ini kerana tidak dinamakan bercukur sekadar gunting dah. Mencabut dan membakar, mengkafurkannya dan mengeraknya tak padat. Kena cukur ni naik, kena cukur. Mesti pada cukurnya daripada cabut, buang semua rambutnya. Jika dia melumuri kepalanya ketika ihram, tidak mungkin dia mesti bercukur mengikut mazhab yang sahih. Bahkan memberi dengan bergunting saja tu maksud tak perlu tu dah. Maksudnya boleh je gunting saja. Bagi Imam Syafi'i dalam pendapat qadimnya, pendapat yang masuk di Iraq dah. Sesungguhnya melupuri itu sama seperti nazar baru cukur. Inilah yang juga pendapat Imam Malik dan Ahmad. Mengikut sunnah pada sifat cukur tu, bahawa yang kena cukur menghadap ke kiblat ni. Masa orang nak cukur, orang yang kena cukur tu menghadap kiblat. Dimulai bercukur pada bahagian depan kepalanya dah. Kemudian dia cukur pula di sebelah kanannya, selepas itu kiri, kemudian dia cukur yang bakinya. Jadi sebelah kanan itu kesemuanya daripada awal sehingga akhirnya dah sebelah kanan, mengikut riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga dicukurnya semuanya daripada awal hingga akhirnya sebelah kiri dah. Mengikut mazhab Abu Hanifah, dimulakan dengan sebelah kiri, membawa kepada sebelah kanan oleh yang mencukur. Mazhab Abu Hanifah terbalik, start kiri dulu dah. Lepas tu antara doa bercukur ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah ala ma hadana walhamdulillah ala ma an'ama bihi alaina. Allahumma hazi nasiyati fataqabbal minni waghfir dhunubi. Allahumma ighfir lil muhallikin wal muqassirin. Ya wasi'al maghfir, Allahumma asbut li bi kulli sya'ratin hasanatin wa muhu anni biha sayyi'atin warfa' li biha 'indaka darajatan. Cukur juga sehingga di tepi atau cuping telinganya. Tunggu. Doa tadi tak ada maksudnya. Maksud doa tadi Allah, ya Allah yang Maha Besar, Allah yang Besar, Allah yang Maha Besar. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah pada kami. Segala puji bagi Allah yang kurnia nikmat ke atas kami. Ya Allah, ini ubun-ubunku. Dengarlah daripadaku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Ya Allah, ampunilah bagi yang bercukur dan bergunting. Ya Allah, yang luas keampunannya. Ya Allah, sabitkanlah bagiku dengan setiap helai rambut satu kebajikan dan hapuskanlah daripadaku dengannya satu kejahatan dan angkat bagiku dengannya di sisimu satu darjah. Setiap helai rambut dah. Cukur juga sehingga ke tepi, di tepi dan cuping telinga dah. Mengikut Nas dan Majmu' kerana keduanya tempat terakhir tubuh rambut di kepalanya dah. Hability dah. Sunat dia tanah rambutnya. Ini dalam Hasyiah menyebutkannya, hukumnya adalah sunat muakkad. Ini bertujuan supaya tidak diambil oleh orang untuk dibuat sebagai sambungan rambut dah. Ini semua hukum bagi lelaki. Adapun wanita, sekalipun masih kecil dan seumpamanya seperti khunsa, dia tidak boleh bercukur tapi hanya bergunting saja. Sunat dia menggunting rambut sekadar hujung anak jari tangan. Itunya. Panjang dia nak. Daripada keseluruhan kepalanya. Sunat dia bergunting sekadar hujung anak jari tangan. Tak perlu banyak ada. Al-Mardi berkata seperti yang dinukilkan dalam Majmu' tidak boleh dipotong sanggulnya atau ekornya kerana membawa kepada kurang cantik. Jangan siapa tak comel ada.
Kita baca sekali lagi dah. Antara amalan yang disyariatkan pada hari raya ialah tawaf ifadah. Allah SWT berfirman, wa iz bawwa'na li Ibrahim makan al-baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baita lit-ta'ifin al-qa'imin war-ruk'i sujud. Maksudnya, dan ingatkanlah peristiwa ketika kami tentukan bagi Nabi Ibrahim tempat Kaabah untuk membinanya. Lalu kami berfirman kepadanya, janganlah engkau sekutukan sesuatu pun dengan aku, dan sebersihkanlah rumahku, yakni Kaabah ini, bagi orang yang tawaf, dan orang yang berdiri, dan orang yang rukuk serta yang sujud mengerjakan sembahyang. Surah Al-Hajj ayat 26. Antara hikmahnya tawaf ni membesar dan mengagungkan Tuhan. Jadi kita pusing Kaabah tu, rumah Tuhan. Jadi nak membesarkan Tuhan. Kalau pusing kubur tu nak, atau dia asalnya syirik lah dah. Syirik cumanya syirik tu boleh jadi besar atau kecil. Dan syirik kecil pun jadi haram dah. Itu tawaf kubur dah. Tawaf kubur ni dia seolah mengagungkan Tuhan punya kubur tu dah. Jadi macam Tuhan lah. Yang anggap tu macam Tuhan, membesar, mengagungkan tu dalam kubur tu, dia tawaf kubur dah. Jadi syirik lah dah. Masalahnya Allah SWT pada sebut nama Allah, bukan rumah situ matlamat je dah, kebesaran Allah dah. Begitu juga orang kubur tu sebenarnya orang round kubur tu, membesar kubur, besar kubur ko, bukanlah besar kubur sangat, membesarkan orang kubur dia. Dia anggap orang kubur tu bukanlah jasad dia, hak hebatnya alam ghaib orang tu dah, boleh pergi mana-mana dah. Tu masalah tu jadi syirik. Kita apalah, kalau Kaabah ni membesarkan Tuhan lah, bukan membesarkan Kaabah tu, membesarkan Tuhan punya Kaabah dah. Membesar dan mengagungkan Tuhan, memuliakan Kaabah, menghubungkannya dengan ibadah. Wujudnya hubungan dengan para nabi dah, mengharapkan keampunan. Pasal nabi lain pun tawaf juga dah. Mengharapkan keampunan, menzahirkan kepatuhan, berlari-lari anak ramal bagi melambangkan kekuatan dan kegagahan. Menggerunkan musuh dan orang kafir, merasakan cahaya keimanan dan kemuliaan agama, menunjukkan nizam dan sistemnya. Mengimbau kembali sejarah yang lampau dan ingat semula kisah Nabi Ibrahim dah. Mengikuti sunnah, merasakan perasaan kudus kepada Yang Maha Esa, melahirkan ketakwaan. Tawaf dengan mengiri Kaabah kerana hati berada di pihak kirinya. Begitu juga sebelah kiri manusia pada qalibnya lebih lemah. Tawaf sebanyak 7 pusingan sebagai lambang kepatuhan kepada Allah SWT. Kemudian Hajarul Aswad yang berada di penjuru Kaabah hingga disunatkan mengucapnya. Kelebihan yang melakukan tawaf sama ada tawaf yang wajib atau sunat. Menyapu rukun yamani dengan tangan adalah sunnah. Kelebihan multazam untuk dipauk ketika berdoa. Maqam Nabi Ibrahim AS sebagai tanda kemuliaan. Hikmah tawaf untuk meletakkan sebuah perjanjian, memuliakan dan mengagungkan Kaabah, menzahirkan rasa cinta dan sayang kepada Kaabah. Tawaf membawa kepada yang maknawi dalam hati dia. Maknawi lah, perkara maknawi tersirat dalam hati. Habis itu tu pengajar dia dia panggil hikmah dia. Tawaf ini mempunyai banyak nama seperti yang telah dinyatakan terdahulu penerangannya ketika tawaf qudum. Ia termasuk rukun yang tidak sah haji tanpanya dah. Tawaf tak jadi haji. Apabila seseorang yang melontar, menyembelih, bercukur dan berangkat dari Mina ke Mekah dan tawaf di Kaabah sebagai tawaf ifadah, telah terangkan cara tawaf dengan terperinci dan perkara-perkara khilaf berkenaan ramal, berlari-lari anak pada tawaf ini, adakah perlu ittiba ataukah tidak? Ada bahalah. Waktu tawaf ini masuk pada separuh malam raya. Ini bagi siapa yang berwukuf di Arafah. Mengikut pendapat Abu Hanifah, awal waktunya bermula daripada terbitnya fajar, terbit subuh ni. Jadi 10 malam raya tu, iaitu 9 Zulhijjah dia wukuf. Lepas tu lepas tengah malam hari raya tu barulah, lepas pukul 1 ke 2 tu baru tolak dah. Seperti tapi hak maulidnya lepas subuh lah tu, sepakat lepas subuh tu. Cuma Abu Hanifah ni tak boleh langsung sebelum subuh dah. Gitulah. Dan kekal hingga akhir hayatnya dia. Jadi tawaf ni jadi wajib, tak boleh masa tu, dan dia lagi tak buat, faham mati pun dia kena buat lah, tak selesai haji dia lah. Mengikut mazhab Hanafi, akhirnya ialah pada hari yang kedua daripada hari tasyrik. Mazhab Hanafi tak boleh, bukan setahun seumur hidup dia dah. Sampai ke 12 Zulhijjah je boleh dah. Tu maksimum tawaf ifadah. Lepas tu tak boleh. Lihat kitab Rahmah Al-Ummah. Yang afdal pada waktunya sehingga hari nahar ni, hari raya, hari 10 Zulhijjah tu, makruh mentakhirkan tawaf sehingga hari-hari tasyrik tanpa sembarang keuzuran. Menunggu lama sehingga selepas hari tasyrik.
adalah lebih makruh lagi yang. Sampai hari tasyrik pun makruh dah. 11, 12, 13. Lepas 13 lagi makruh ya. Nak tawaf ni dah. Keluarnya daripada Mekah tanpa tawaf juga lebih-lebih lagi lah makruh. Jika dia tawaf wada' sedangkan dia baru tawaf ifadah, maka hukumnya jadi tawaf ifadah dah. Sebabnya tawaf ifadah tu rukun. Jadi tawaf wida' dalam tinggal tak jadi ifadah lah. Jika dia tidak tawaf pada asalnya, nescaya dia tidak halal bersama isterinya sekalipun dalam jarak masa yang panjang bertahun-tahun lamanya pun tak boleh setubuh lah. Kita kena bayar dam juga dah. Unta lah dah. Yang paling afdal dia lakukan tawaf ini pada hari raya sebelum gelincirnya matahari, iaitu pada waktu pagi duha selepas selesai 3 amalannya, iaitu melontar di Jamratul Aqabah, kemudian sembelih binatang dan seterusnya bercukur. Itulah dah. Jadi tawaf ni maulidnya pada raya sebelum zuhur 10 Zulhijjah tu, pada waktu duha maulidnya. Selepas 3 amalannya selesai lah. 3 amalan selesai tu apa? Termasuklah itulah melontar di Jamratul Aqabah dulu lah, gitu dah. Dalam Sahih Muslim dan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afadha yawman nahri thumma raja'a fa shalla az-zuhra bi Mina. Maksudnya bahawa Rasulullah SAW telah berlepas pada hari raya, kemudian pulang semula dan salat zuhur di Mina. Ada salat zuhur di Mina dah. Lepas dia tolak tu pergi Mina, melontar, pergi pula Mekah, tawaf ibadah, klik mana des main zuhur di Mina dah. Jika dia tawaf dan dia belum melakukan sa'i selepas tawaf qudum, dia tawaf tapi tak buat sa'i lagi selepas tawaf qudum, wajib baginya sa'i selepas tawaf ifadah. Jadi kalau dia tak buat masa tawaf qudum sa'i, dia kena sa'i lepas tawaf ifadah. Ini kerana sa'i adalah rukun. Jika dia telah sa'i, nescaya tidak perlu lagi mengulanginya lagi dah. Bahkan makruh untuk mengulanginya sekali lagi selepas tawaf ifadah, tak boleh lah. Seperti penerangan yang terdahulu, wallahu a'lam. Pasal pada menyatakan haji mempunyai 2 tahallul. Bagi haji ada 2 tahallul, iaitu tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul kedua dah. Kedua-duanya bergantung dengan 3 daripada 4 amalan haji, iaitu melontar di Jamratul Aqabah, bercukur, tawaf dan sa'i jika belum sa'i lah. Jadi dia ada 2 tahallul. Ada 4 perkara tu lah. Jadi Jamratul Aqabah melontar, bercukur yang kedua, yang ketiganya tawaf dan sa'i. Tawaf dan sa'i jika bersedia lah. Ada korban selagi, dah. Ada korban dia tidak termasuk dalam tahallul, tidak termasuk kata dah. 4 dah dah. 3 daripada 4 amalan haji, melontar di Jamratul Aqabah, bercukur, tawaf, sa'i, gitu kali dah. Adapun korban jika dia tidak termasuk dalam tahallul. Untuk korban tak termasuk dalam tahallul, ya kata dah. Okey, kalau dia belum bersa'i tu, kalau tak masa tawaf qudum tak sa'i lagi, kena sa'i lah. Adapun korban dia tidak termasuk dalam tahallul, ia terhasil dengan tahallul awal dengan 2 daripada 3 lah. Tadi dah. Mana-mana 2 amalan yang dijalankannya, maka terhasil tahallul awal sama ada melontarnya dan bercukur. Melontar dan tawaf atau tawaf dan bercukur. Dan sama seperti melontar seperti yang tersebut dalam gantinya apabila luput waktunya. Jadi lontar pun boleh buat lewat lah. Kalau tak buat selalu, tangguh dia kena buat sampai bila pun dah. Jadi tahallul awal ni sama ada dia lontar dulu, lepas cukur dulu, atau melontar lepas tawaf, tak cukur lagi dah. Ataupun tawaf dan bercukur dah, tak melontar lagi. Jadi 2 daripada 3 lah, dia kira tahallul awal. Terhasilnya tahallul tsani, tahallul kedua dah, dengan baki yang tinggal daripada 3 lah. Inilah telah dinazamkan oleh sebagian ulama, ramyun wa halqun ma'a tawafin tubi'a bis-sa'i zi thalathatin fastami'a bisnaini minha yahsulu tahallulu ila an-nisa bis-thalathi yahsulu. Melontar, bercukur serta tawaf diikuti dengan sa'i inilah 3, maka dengarlah dengan 2 daripadanya terhasillah tahallul, kecuali berjimat dengan isteri, dan dengan 3 terhasil semuanya. Jadi kalau tahallul awal ni, dia tak boleh lagi jimat dengan isteri. Lepas tahallul yang ketiga tahallul tu baru boleh dah. Gitulah.
Ini mengikut mazhab yang sahih lagi terpilih jika pendapat kita bahawa bercukur itu daripada nusuk lah. Adapun jika kita berkata sungguhnya dia hanya mengharuskan yang haram, maka dia tidak ada kaitan dengan tahallul. Bahkan terhasil dua tahallul dengan melontar dan tawaf. Mana-mana daripada keduanya dimulakan, maka dikira terhasil tahallul awal. Kalau pendapat tak termasuk cukur. Halal dengan tahallul awal semuanya diharamkan berkenaan larangan ihram kecuali bersetubuh. Ini berlangsung sehinggalah dia tahallul dengan tahallul yang kedua baru boleh bersetubuh. Begitu juga haram bernikmat dengan isteri tanpa setubuh mengikut pendapat yang sah selagi tak tahallul sani lah. Begitu juga haram akad nikah sebagaimana disebut dalam Minhaj. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha selagi tak sudah tahallul sani, tahallul kedua. Jika berlaku dua tahallul maka halal baginya semua larangan-larangan ihram sebelum ini semua sekali lah. Jadilah dia halal tapi kekal baginya bagi ibadat-ibadat haji yang lain seperti mabit di Mina. Melontar pada hari-hari tasyrik dan tawaf wada' selagi tak lesar tu. Tak lesar lah. Wajib lagi. Disebutkan oleh sebagian ulama zahirnya ia termasuk dalam manasik haji dan yang muktamad isinya seperti pendapat Rafi'i yang menyalahi hal tersebut. Jadi ada kata tawaf wada' termasuk haji, ada kata tak termasuk lah. Adapun umrah iaitu tiada tahallul kecuali satu iaitu tawaf, sa'i dan bercukur saja. Jadi tak ada tahallul awal dah. Kalau umrah ni tawaf, sa'i, cukur selesai dah. Tak ada tahallul pertama kedua sekali tahallul dah. Jika pendapat kita mengikut mazhab yang menyatakan bahawa ia adalah nusuk. Jika dia melakukan ijma' selepas tawaf dan sa'i sebelum bercukur, maka rosaklah umrahnya semua sekali dia. Wallahu a'lam. Pada dia kalau dah. Kau ada lagi. Pada Allah a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.